Faktor ekonomi juga merupakan faktor penting yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Hubungan antara Perancis dan Mesir ini telah lama berlaku. Permusuhan antara Perancis dan British bertambah sengit setelah berlakunya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Selepas revolusi, itu zaman revolusi berakhir, tidak kestabilan Perancis pada waktu itu membawa kepada penguasaan Napoleon Bonaparte, merupakan seorang raja yang bercita-cita besar untuk meluaskan empayar Perancis pada waktu itu. Mereka berpendapat penguasaan tajuk pengharapan oleh British menyebabkan Perancis semakin tertekan kerana perdagangan British di Timur dan India semakin lancar, dan ini akan menjejaskan perdagangan Perancis di Timur. British juga telah menjalinkan hubungan dengan pemimpin Mamluk yang memerintah Mesir pada tahun 1798 dan menguasai laluan perdagangan di Laut Merah. Kedudukan Mesir yang strategik itu di antara Laut Mediterranean di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah barat telah menjadikan negara Mesir yang paling dekat untuk menghubungkan Eropah dengan negara-negara timur. Jadi penguasaan ke atas kedua-dua laut tersebut membolehkan Perancis menguasai perdagangan antara timur dan juga barat. Penguasaan Laut Mediterranean membolehkan Perancis mengatasi kekuatan armada tentera laut British dan seterusnya mengganggu perdagangannya di Levant, Parsi dan juga India. Dan Perancis percaya kedudukan India yang tidak jauh dari Mesir boleh menjejaskan perdagangan British di India, kerana Mesir akan dijadikan pengkalan untuk memutuskan hubungan komunikasi antara British dengan mana-mana pusat perdagangannya di India dan Timur. Jadi rakyat Mesir juga dibebani dengan cukai yang tinggi. Jadi keadaan yang tidak stabil pada waktu ini antara keinginan Perancis dan keadaan Mesir pada waktu itu menjadikan kepentingan ekonomi itu sangat penting dalam proses penaklukan Perancis ke atas Mesir. Dari segi ekonomi juga, kita boleh kaitkan dengan pembukaan laluan baru yang lebih pendek dan selamat ke India melalui sebuah terusan yang dipanggil Terusan Suez. Terusan Suez akan membolehkan Perancis merampas sumber kekayaan British di timur. Terusan Suez akan menjamin laluan yang selamat dan eksklusif kepada Perancis di Laut Merah. Itu antara perkara penting. Menguasai Terusan Suez akan membolehkan Perancis menguasai perdagangan antara barat dan timur. Di samping itu, Mesir juga mempunyai berbagai bahan mentah yang boleh digunakan untuk keperluan industri, dan juga Mesir adalah satu pasaran yang berpotensi untuk memasarkan barang-barang siap keluaran industri Perancis. Keupayaan Mesir dalam pengeluaran bijirin juga boleh dijadikan sebagai pusat utama penghasilan makanan untuk Perancis, kerana sejak tahun 1780-an telah berlaku kemerosotan dari segi hasil pertanian, khususnya bijirin seperti gandum di Perancis. Mesir diharapkan boleh membekalkan bijirin, terutamanya gandum, kepada mereka. Kepentingan Mesir juga kita boleh kaitkan dengan pedagang Perancis mendakwa kerajaan Mamluk telah melanggar perjanjian capitulation yang sekian lama ditandatangani antara Uthmaniyah dengan Perancis, di mana Perancis telah diberi beberapa hak istimewa yang dikenali sebagai capitulation. Antara hak istimewa tersebut ialah kebebasan berdagang dan menggunakan laluan laut, pengurangan cukai kastam sehingga 5%, pengecualian undang-undang Uthmaniyah, dan mereka juga diberi jaminan kebebasan beragama. Pemimpin Mamluk telah mengenakan cukai yang tinggi kepada Perancis, dan mereka juga menggunakan Laut Merah dan juga menggunakan Laut Merah. Kalau mereka nak gunakan Laut Merah juga, mereka dikenakan cukai yang tinggi oleh kerajaan Mamluk pada waktu itu. Jadi Perancis berhasrat untuk menjatuhkan kerajaan Mamluk untuk mendapatkan semula hak-hak mereka seperti yang terkandung dalam perjanjian
sebelum ini, iaitu perjanjian capitulation. Okey, ini dua perkara penting dalam faktor ekonomi yang menjadikan Perancis menakluk Mesir. Faktor seterusnya yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir adalah faktor sosial. Rancangan penaklukan Mesir sebenarnya telah bermula sejak Perang Salib ke-7 ketika Perancis di bawah pemerintahan Raja Louis ke-15. Rancangan ini diteruskan semula ketika Perancis di bawah Raja Louis ke-14 yang ingin mengaktifkan semula jalan perdagangan antara Levant dan juga India serta mempertahankan kuasa politik Perancis di situ. Percubaan tersebut gagal apabila Perancis ditewaskan oleh kerajaan Mamluk. Dari segi sosial juga, kalau kita lihat, penaklukan Mesir juga bermatlamat untuk membebaskan Baitul Muqaddis daripada kekuasaan umat Islam, sebab mereka percaya jika dapat menguasai Baitul Muqaddis, mereka boleh menguasai dunia pada waktu itu. Jadi penaklukan Mesir akan memudahkan jalan untuk menguasai Palestin yang membolehkan mereka menakluk Baitul Muqaddis. Penguasaan atas Palestin juga adalah sebahagian daripada perjanjian antara Napoleon Bonaparte dengan bangsa Yahudi di Paris ke arah pembentukan sebuah negara yang dipanggil Israel. Penaklukan Mesir dan Palestin secara tidak langsung akan meleraikan dendam Perancis terhadap kekalahan yang dialami dalam Perang Salib sebelumnya. Perancis juga bersetujuan untuk menguasai hasil peninggalan khazanah sejarah Mesir yang terkenal sejak zaman dahulu lagi. Mesir juga dilihat sebagai wilayah yang berharga kerana kemampuannya memberi keuntungan dan faedah yang banyak disebabkan potensinya yang tinggi dari segi ekonomi dan juga politik pada waktu itu. Okey, inilah 3 sebab besar yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Penutup ataupun kesimpulan kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini, ada 3 perkara yang boleh kita simpulkan. Pertama, persaingan dan pemusuhan dengan British bukan faktor politik yang menjadi sebab utama kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Kedua, kekayaan ekonomi Mesir melalui penguasaan ke atas terusan Suez menjadi sebab ekonomi atau faktor ekonomi yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Dan kesimpulan yang ketiga boleh kita buat, keinginan untuk menguasai Baitul Muqaddis dengan menguasai Palestin merupakan cita-cita Perancis pada waktu itu, khususnya meneruskan Perang Salib dan meluaskan dan menguasai Baitul Muqaddis, yang berarti mereka juga ingin menguasai dunia pada waktu itu. Okey, itu antara perkara penting yang boleh kita simpulkan berkaitan dengan perluasan kuasa barat ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Kita mulakan dengan perluasan kuasa Perancis ke atas Mesir. Yang saya kata tadi, penaklukan Perancis ke atas Mesir. Contoh-contoh soalan yang pelajar mungkin boleh kaitkan dengan faktor ini. Sejauh manakah faktor ekonomi membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir pada abad ke-18? Okey, pelajar, cuba jawab soalan tersebut. Jawab dalam masa 30 minit berdasarkan apa yang kita bincang pada hari. Jumpa lagi. Selamat ulang kaji. Jaga diri. Terima kasih. Jumpa lagi. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi.